Yusof Izzuddin Shah. Penghormatan takhir berlangsung sejak pagi tadi sehingga petang nanti sebelum jenazah baginda dimakamkan di makam diraja Kuala Kangsar selepas solat asar petang nanti. Dan selain itu, Nasional 1 hari ini juga akan turut memberi fokus kepada penyakit meningitis di Malaysia. Kubasan lanjut mengenainya bersama tetamu Nasional 1 sebentar lagi. Suasana hiba jelas terasa tak kala rakyat jelata tiba di pekarangan Istana Iskandariah di Kuala Kangsar untuk menziarahi jenazah Sultan Perak Sultan Azlan Shah. Anggota masyarakat berbagai lapisan mula tiba di pekarangan Istana Iskandariah seawal 8.30 pagi untuk memberi penghormatan terakhir. Terdahulu, 8 pegawai daripada pasukan polis diraja Malaysia dan ketiga-tiga cabang Angkatan Tentera Malaysia mengusung keranda jenazah yang dilutupi kain songket berwarna kuning diraja memasuki Balerung Seri sebelum diletakkan di atas peterana 3 anak tangga juga berwarna kuning diraja berhadapan singgasana, dan ini disusuli perarakan masuk darjah-darjah kebesaran baginda oleh 11 pegawai daripada pasukan keselamatan. Menyusuli mereka, 36 jejawat yang membawa payung kebesaran diraja, alunan ayat-ayat suci Al-Quran diperdengarkan oleh beberapa kumpulan termasuk pelajar tahfiz, anggota karya beberapa buah masjid dan Jabatan Agama Islam Perak. Terdahulu, Raja Permaisuri Perak Tuanku Bainun, Raja Muda Perak Raja Dr. Nazrin Shah, Raja Puan Besar Tuanku Zara dan kerabat diraja berangkat tiba di Balerung Seri, dan turut sama berada di dewan itu ialah Menteri Besar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir serta pembesar-pembesar negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan isteri Datin Seri Rosmah Mansor juga hadir memberi penghormatan terakhir kepada jenazah baginda Sultan Perak Sultan Azlan Shah pagi tadi. Datuk Seri Najib yang sedang dalam lawatan rasmi ke China tiba pagi tadi bagi merafak takziah kepada kerabat diraja Perak sebelum dijadual berlepas semula ke China hari ini. Datuk Seri Najib yang sedang dalam rangka lawatan rasmi ke China tiba di Balerung Seri, Istana Iskandariah, Bukit Candan di Kuala Kangsar pada 9 pagi. Beliau diiringi pemangku Raja Perak Raja Dr. Nazrin Shah dan Menteri Besar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, dan turut bertemu kerabat diraja Perak untuk merafak sembah ucapan takziah atas kemangkatan baginda. Perdana Menteri kemudian kembali ke Beijing untuk menyambung lawatan 6 hari yang bermula Selasa sempena ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik antara Malaysia dan China. Selain Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Bidin Yassin serta barisan Menteri Kabinet turut merafak takziah kepada kerabat Raja Perak atas kemangkatan baginda Sultan Azlan Shah. Kemangkatan baginda disifatkan sebagai satu kehilangan besar buat Malaysia, khususnya rakyat negeri Perak. Bagi pihak seluruh rakyat Malaysia, berasa sedih dan amat berduka cita dengan berita kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Azlan Shah Sultan Perak. Kita semua mengenali beliau sebagai seorang raja yang amat penyayang, berhemah tinggi dan juga sentiasa mengambil berat terhadap kebajikan rakyat jelata. Kemangkatan almarhum merupakan satu kehilangan besar kepada rakyat Malaysia dan khususnya rakyat di negeri Perak. Dan saya mewakili kerajaan dan seluruh rakyat Malaysia ingin merakamkan ucapan takziah kepada Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Perak Tuanku Bainun dan juga kerabat-kerabat diraja Perak. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas roh almarhum
dan juga menempatkan baginda bersama-sama golongan yang beriman. Al-Fatihah. Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan bagi menghormati kemangkatan baginda, segala kempen Pilihan Raya Kecil Barisan Nasional di Teluk Intan akan ditangguhkan sehingga selesai majlis pemakaman. Baginda Sultan Azlan Shah telah banyak menyumbangkan jasa dan bakti dalam pelbagai aspek pembangunan negara, terutama sukan hoki dan sistem perundangan negara. Pembagian beliau adalah suatu pembagian yang tak boleh ditolak banding dan kita menyembah melapaskan ucapan takziah terutama sekali kepada kerabat dan juga kepada seluruh rakyat negeri Perak. Dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan almarhum Tuanku Sultan Perak dicururi rahmat atas Tuanku yang banyak memberi sumbang bakti yang cukup besar kepada bukan hanya negeri Perak, kepada negara kita. Kerana kita sedar dan tahu Tuanku Sultan Perak sebelum menjadi Tuanku Sultan telah banyak memberi sumbangan ke arah mematangkan sistem perundangan negara ini. Dan selepas itu pun kita tahu dan maklum bagaimana sumbangan almarhum Tuanku Sultan Perak waktu semasa Tuanku menjadi Yang di-Pertuan Agong pun telah banyak berbakti kepada negara kita. Kalau kita nak gambarkan kepribadian baginda, kehilangan baginda merupakan satu kehilangan besar kepada rakyat Malaysia, khasnya umumnya, dan kehilangan besar kepada rakyat Perak. Kerana baginda adalah seorang sultan yang berjiwa rakyat, mudah didekati, dan peranan beliau bukan setakat kepimpinan di peringkat negeri, negara, tetapi juga mempunyai peranan besar dalam sukan, khasnya sukan hoki. Kerana saya juga terlibat dalam sukan hoki. Pada keseluruhannya, baginda merupakan tenaga yang amat penting dalam membawa pasukan dan pasukan hoki, pencapaian pasukan hoki negara untuk dikenali di peringkat dunia. Dan sumbangan beliau dalam bidang itu sangat besar dan sukar untuk kita cari gantilah. Almarhum Tuanku merupakan seorang yang sangat mesra rakyat, terutamanya dalam kalangan para pelajar dan juga orang-orang muda seperti saya. Almarhum Tuanku merupakan seorang yang sangat mesra rakyat dan juga tegas dalam setiap tindakan baginda. Dan juga mengapa saya kata baginda sangat mesra rakyat adalah kerana sewaktu baginda ke sekolah saya, Sekolah Menengah Sains Raja Nur Azlan Shah, tempoh hari beberapa tahun yang lepas, baginda sangat mesra dan juga sangat mudah didekati. Dan satu perkara yang saya ingat mengenai Tuanku adalah Tuanku pernah bertanyakan khabar kepada saya dalam bahasa Perancis. Ya, sebab baginda pernah belajar di London, Nottingham University, dan saya percaya baginda belajar bahasa Perancis di sana. Almarhum Tuanku pernah bertanya kepada saya, "Est-ce que tu parles français?" Maksudnya, adakah awak berbahasa Perancis? Dan saya reply kat Tuanku, saya menjawab semula kepada Tuanku, "Oui, je parle français, Tuanku." Perasaan saya ketika saya mendapat berita pada tengah hari semalam, memang saya merasa sedih sekali sebab suami saya memang selalu bertugas di istana ni. Jadi saya selalu mendapat berita daripada dia. Tuanku adalah merupakan seorang yang sultan yang memang berjiwa rakyat. Memang dia selalu mendekati para jemaah suami saya bertugas di Masjid Bediah. Jadi dia selalu mendekati pegawai-pegawai masjid dan bertanya khabar dan memang mengambil berat tentang kebajikan. Pertama sekali yang saya suka tentang Tuanku ialah dia amat mementingkan kebersihan. Sehingga di Masjid Ubudiah tu kalau dia pergi, dia akan tengok sehingga taik cicak yang kecil-kecil pun dia akan nampak. Jadi saya memang kalau kehilangan dia memang satu yang amat menyedihkanlah pada saya. Sultan dia amat berat kepada rakyat dia dan banyak kata orang banyak dia tak ada pilih kasih, tak ada dengan rakyat, tak ada pilih, sama saja. Walaupun dia berpangkat sultan tapi dia dengan rakyat dia anggap sama dengan derajat dengan dia. Saya ucapkan banyak terima kasih kerana kehilangan dia satu. Tak tahu saya nak cakap macam mana. Saya sedih sangat bila saya dapat berita dalam TV semalam mengatakan almarhum mangkat. Saya tak
tak boleh apa. TV sentiasa ada di rumah saya. Saya tak habis. Walaupun hari-hari baca Quran di dalam TV. Daripada pukul 3 sampai pukul 9 malam. Saya sentiasa ada TV di rumah. Saya pasang berita-berita yang telah ditunjukkan dalam TV. Saya ucapkan banyak terima kasih yang kepada tuanku yang telah memberi semangat kepada rakyat Perak dan juga Bukit Candan. Kami adalah jemaah Masjid Ubudiyah daripada tuanku. Sekali dia melawat, insya-Allah dia akan bagi kepercayaan kepada rakyat Perak lah seboleh-bolehnya lah. Okey, terima kasih pada pihak RTM kerana memberi peluang pada saya mewakili penjara Taiping khasnya sebagai rakyat jelata. Saya merasa begitu sedih sekali di atas kehilangan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan, di atas wibawa beliau, wibawa tuanku kepada rakyat jelata dan pada Jabatan Penjara dan seluruh lapisan kaki tangan merasa begitu terharu di atas kehilangan tuanku. Dan saya mengambil peluang pada hari ini mewakili pengarah penjara Taiping untuk menziarahi buat kali terakhir Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Tuanku Sultan pada pagi ini. Dan saya merasa begitu sedihlah kerana kehilangan beliau. Kita rasa satu kehilangan yang cukup besar kepada kita khasnya warga Jabatan Penjara. Belah saudara rakan penyampai Syahril Syarafuddin yang berada di Istana Iskandariah sejak pagi telah berkongsi pelbagai maklumat dan reaksi rakyat pelbagai peringkat yang hadir memberi penghormatan takhir. Dan ketika ini Syahril telah berada di Makam Diraja Kuala Kangsar bagi istiadat pemakamannya dijangka berlangsung selepas asar itu petang ini. Dan Syahril, bagaimana persiapan setakat ini, boleh kongsikan bersama kami di sini, Syahril? Terima kasih Miza di studio. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, seperti apa Miza maklumkan seketika tadi, pada ketika ini persiapan sudah pun selesai sebenarnya di Makam Diraja Ghufran bersebelahan sahaja dengan Masjid Ubudiyah ini, yang mana selepas acara pemasyuran berlangsung pada jam 2.30 petang nanti di Istana Iskandariah, jenazah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Azlan Muhibbuddin Shah akan dibawa ke Masjid Ubudiyah ini untuk disembahyangkan, yang mana sembahyang seketika nanti akan diimamkan oleh Mufti Besar Perak Tan Sri Harusani Zakaria. Dan selepas mengaminkan doa, jenazah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan akan dibawa ke Makam Diraja Ghufran yang terletak bersebelahan saja dengan Masjid Ubudiyah ini, dan majlis pemakaman akan berlangsung insya-Allah kira-kira selepas solat asar pada petang nanti. Kami dimaklumkan oleh pihak istana yang mana makam bagi Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Azlan Shah akan dimakamkan di antara makam bapa saudara baginda iaitu almarhum Sultan Idris Iskandar Shah II dan juga bersebelahan dengan makam putera baginda yang ketiga iaitu almarhum Raja Datuk Seri Ashman Shah yang telah dimakamkan pada tahun 2012. Dan hasil yang saya dimaklumkan dan juga apa yang telah pun dipaparkan, makam Diraja Ghufran ini telah pun menempatkan 7 makam raja pemerintah. Dan kalau boleh saya maklumkan, Sultan Idris Mursyidul Azam Shah I yang juga dikenali sebagai Sultan Idris Shah I merupakan sultan yang julung-julung kali dimakamkan di pemakaman diraja di Bukit Candan yang terletak di mudik Sungai Perak ini. Dan antara sultan yang turut dimakamkan di sini adalah Sultan ke-26 Sultan Abdul Jalil Karamatullah Shah, Sultan yang ke-29 Sultan Iskandar Shah, Sultan yang ke-30 Sultan Abdul Aziz Al-Multasim Billah Shah, Sultan yang ke-31 Sultan Yusuf Izzuddin Shah, Sultan yang ke-32 dan juga Sultan Idris Iskandar Shah II, Sultan yang ke-33. Jadi itu yang kami dimaklumkan untuk istiadat yang bakal berlangsung di Masjid Ubudiyah dan juga di Makam Diraja Ghufran yang akan berlangsung selepas majlis ataupun istiadat pemasyuran yang akan dilaksanakan pada jam 2.30 petang di Istana Iskandariah. Jadi terus setia bersama kami di TV1 untuk kami bawakan kepada anda secara langsung upacara istiadat pemasyuran dan juga pemakaman Duli Yang Maha Mulia
Paduka Seri Sultan Azlan Muhibbuddin Shah. Jadi ini perkembangan terkini daripada saya. Seketika kita kembali bersama Miza untuk perkembangan di studio. Baiklah, terima kasih Syahril. Sementara itu, istiadat pelantikan dan